Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, selamat datang ke program Mega Man Mengaji, insya-Allah. Test, okey kah suara? Tanya. Cek, sound check, visual macam mana? Insya-Allah beberapa minit lagi, insya-Allah kita akan bersama dengan ahli panel kita, insya-Allah. Okey, clear? Alhamdulillah, syukur. Mic clear, Alhamdulillah. Macam itulah kan. Kita insya-Allah program ni mungkin mengambil masa dalam lebih kurang sejam lebih kurang sejam macam tu. Insya-Allah kita akan minta Imam Muda Ashraf kupaskan berkenaan dengan tajuk Azamku bersama Al-Quran. Dan di hujung program kita dalam 15 minit macam tu, saya akan baca daripada soalan-soalan yang saya dapat daripada pelajar-pelajar kita yang dah bagi dekat kita, insya-Allah minta tolong tanya. Okey. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, Kak Dayang, Kak Zaria, Kak Safia, Kak Nuriah Jamhari, Kak Siti Hawa, alhamdulillah. Clear? Alhamdulillah clear. Tuan-puan jangan risau. Tuan-puan dah biasa dah dengan apa tu? Bahasa dipanggil bahasa lorat Penang. Kita jemput khas juga Imam Muda ni salah seorang orang kata apa? Asal Penang orang kata. Kan? Okey. Alhamdulillah, syukur. Visual suara jelas, masya-Allah. Tuan-puan boleh sediakan buku nota untuk apa tu? Tuan-puan catat ataupun ambil banyak-banyak sharing untuk azam kita untuk 2021 ke depan ni. Kita banyak lagi nak harungi ke depan nanti, kita banyak lagi nak harungi. Insya-Allah tuan-puan, kita tidak ada yang orang kata apa? Yang memberi kekuatan kepada kita, melainkan kita terus belajar saja, insya-Allah. Alright? Insya-Allah pukul 10 kita akan mula. Sajalah nak panggil sahabat-sahabat yang mana duk ada ni, share dulu banyak-banyak kan. Semua jelas Ustaz, Kak Ida kita kata ibunda tercinta saya. Boleh share? Okey. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azam 2021 berkenaan dengan, ada yang tanya tentatif program macam mana? Okey. Kita bagi tahu untuk 45 minit awal kita akan minta Imam Muda Ashraf kupaskan berkenaan tajuk Azamku bersama Al-Quran. InsyaAllah. Okey? Kita tak mau lengah masa. Kita nak ambil daripada Imam Muda. Yang daripada Ustaz Zul selalu sangat dah. Alright? Alhamdulillah, syukur. Jelas, masya-Allah, jelas, tabarakallah. Alhamdulillah, masa yang dah ditunggu-tunggu sudah pun tiba dan semoga majlis berjalan lancar. Kak Salmah kita doakan. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam Muda Ashraf. Saya Ustaz Zul, bukan Imam Muda Ashraf. Kak Alicia.
Tak ada anak muda. Kan? Alhamdulillah, syukur. Ustaz nama, saya Zuhaidi Othman. Tuan Ahmad Murza Saleh. Saya Zuhaidi Othman. Okey, sebelum kita nak mula, kita selawat dulu sama-sama boleh? Alright? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alhamdulillah, syukur. Untuk yang belum dapat hadiah khas program Mega Mai Mengaji ni, tuan-puan jangan risau, jangan gundah gulana. Kita akan hantar, jangan risau. Alright, kita akan hantar. Dan dah 90% dah kita dah hantar. Cuma yang daftar lambat tu sahaja yang belum kita hantar lagi, kan? Alright, saya tengok dekat sini. Minta maaf tuan-puan, saya baca komen tuan-puan. Okey, kamera dekat sini. Okey, alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita tunggu beberapa minit lagi. Ustaz Imam Muda Ashraf kita akan masuk. Alright. Kita tengok line apa? Link tu okey ke tidak? Saya hantar link tu. Doa dah tuan-puan, sebab benda ni online, benda teknikal, bukan kita dalam genggaman kita. Kita hanya Allah Ta'ala sahaja yang urus benda ni. Kita set up apa semua kan. Tapi Allah kata you cannot do. Kita nak buat apa tuan-puan? Kita ada apa? Alright? Kita ada apa? Okey. Ustaz Mudazo. Nama baru pula dah. Allahu Akbar. Yang belum share, silakan share. Share dulu banyak-banyak. Tuan-puan, adanya orang boleh baca Al-Quran disebabkan tuan-puan share dengan dia dengar apa penjelasan daripada imam muda kita. Tuan-puan dapat pahala berganda-ganda sampai dia mati. Tuan-puan mati pun, bila dia tak mati lagi, tuan-puan akan dapat juga. Sampailah ilmu tu tak akan habis. Bila dia sampai pula dekat orang lain, apa yang ilmu kita share ni dekat orang lain, dekat dia, kita dapat percuma tuan-puan. Yang mana belum share, teruskan share insya-Allah. Alright? Yang mana tengok secara ulangan, insya-Allah sentiasa dekat di hati keluarga Mai Mengaji. Okey, bukan pantun. Satgi tuan Zul, satgi Ustaz tu nak kena berbalas pantun pula satgi. Jam. Okey, alhamdulillah. Syukur. Kita nanti insya-Allah kita 15 minit terakhir kita akan buka untuk soalan-soalan yang saya dapat daripada pelajar. Dan juga insya-Allah 45 minit kita bagi keterangan kepada
daripada kita dapatkan keterangan. Saya pun nak belajar juga tuan-puan. Kita semua nak belajar. Kita tak semestinya kita tak semestinya kita bila mengajar kita stop untuk belajar. Jangan macam tu. Alright? InsyaAllah. Alhamdulillah. Dah share. Masya Allah. Kak Juvida, Kak Cik Susaat. Alhamdulillah. Sementara kita tunggu Imam Muda, kita baca Sayyidul Istighfar dulu tuan-puan untuk pagi kita. InsyaAllah boleh? Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Alhamdulillah. Lagi sekali tuan-tuan, ada yang tak dapat nak follow ataupun ada yang baru masuk, kita Sayyidul Istighfar sama-sama. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Alhamdulillah, Imam Muda kita dah sampai. Alright. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz Imam Muda Ashraf kita. Apa khabar? Dengar suara jelas Ustaz? Clear? Clear? Jelas, suara okey ke? Ada sangkut-sangkut sikit, okey? Sangkut-sangkut sikit no. Suara setakat ni okey, dengar. Ana balik kampung. Delay sikit ke? Ada delay sikit? Ya, delay sikit je. Nak macam mana? Kalau nak bagi hilang delay tu macam mana? Kita nak kena keluar masuk balik ke? Okey dah. Mungkin dia baru nak start engine kot Ustaz. Nah sebab pakai handphone, pakai balik kampung, pakai laptop kakak semua ni, orang kampung semua ni. Duk ada di Penang lah. Ada di Penang lah. Balik pun sampai berapa pagi, 2 pagi semalam. Allahu Akbar, Masya Allah. Alhamdulillah. Boleh tak? Boleh. Alright. InsyaAllah kita akan berkisahkan tentang tajuk Azamku Bersama Al-Quran Ustaz. Untuk keluarga Mai Mengaji. InsyaAllah. Siapa yang main ni? Siapa dia? Macam mana? Nak tahu juga. Siapa dalam kita ni nak tahu juga. Audience kita, followers kita ni, kita letak nama dia Keluarga Mai Mengaji. Okey. Mai Mengaji ni anak-anak yang ke atau bapak-bapak ke mak-mak ke remaja ke. Kak kita, mak-mak kita yang mula belajar mengaji, yang nak dekat Al-Quran dengan kita, nak dekat dengan Al-Quran ni Ustaz. Nak ambil semangat Aura 2021. Alhamdulillah. Intro Ustaz sikit insya-Allah, boleh? Kita dua orang ke, kita forum ke, saya seorang-seorang ni? Dia macam ni, 45 minit Ustaz kupas untuk tajuk Azamku Bersama Al-Quran. Okey. Kemudian 15 minit tu kita akan bukalah soalan yang daripada pelajar-pelajar yang bagi kat kita. Okey, boleh insya-Allah. InsyaAllah boleh tak? Boleh. Alright, alhamdulillah, syukur. Yang kita kenali semua, alhamdulillah tuan-puan, kita ada bersama-sama dengan Imam Muda Ashraf kita. Alright. Yang sentiasa orang kata apa? Kekal muda.
sebab nama Imam Muda Ashraf. Jadi ada muda dekat situ, sentiasa muda. Alright, alhamdulillah. Dan pendidikan alhamdulillah masya-Allah hebat. Allah Taala dah susun dah untuk jadi ulama yang hebat. Allah Taala dah bina dah Imam Muda Ashraf kita ni untuk dalam dakwah ni. Alhamdulillah kita ambil iktibar, kita ambil ilmu banyak-banyak daripada imam kita untuk kita terapkan lagi hati kita dengan Al-Quran ni lebih dekat, insya-Allah. Okey. Dan juga bagi yang belum tahu kenapa nama Imam Muda, kan? Kenapa Imam Muda nama dipanggil? Imam Muda Ashraf, ustaz kita juara program Imam Muda pada tahun 2010. InsyaAllah ustaz, kita akan teruskan dengan tajuk kita Azamku Bersama Al-Quran. InsyaAllah tuan-puan. Okey. Baik ustaz, tafadhal insyaAllah. Sebelum tu ustaz, sebelum tu. Minta maaf. Saya Zuhaidi. Kabut. Bagi tahu nama dulu. Depa panggil Zo je ustaz. Zuhaidi Osman depa panggil Zo je. Boleh, betul. Alhamdulillah. Alright. Okey ustaz. Cikgu tu kan. Hari tu Ustaz Adam tim main mengaji. Oh, tim main mengaji lah. Okey. Hari tu Ustaz lambat sehari untuk ziarah Ustaz Fatah kan. Saya tak sempatlah nak jumpa Ustaz. Jadinya pergi rumah ayah pun saya tak sempat nak pergi. Tim saya pergi lah. Alhamdulillah jumpa dekat sana dekat Ustaz. Alhamdulillah Allah tentukan tu. Allah atur dah. Alhamdulillah syukur. Okey Ustaz. Teruskan insyaAllah. Kita dapat sesuatu yang hebat luar biasa daripada Imam Muda Ashraf kita tuan-puan. InsyaAllah. Tafadhal. Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap suara saya clear. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Zo daripada tim main mengaji, dihormat datuk-datuk datin-datin dalam yang kita tengok ni. Lepas tu kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, asatizah, ustaz-ustaz, rakan-rakan. Alhamdulillah. Saya ucap tahniah sebab pagi-pagi hari cuti-cuti ni kita duduk dalam majlis orang baik-baik insya-Allah. Pertama-tama majlis cerita tentang Al-Quran. Majlis Quran ni majlis yang special, yang luar biasa. Dan kita pun nak cerita tentang benda yang luar biasa, iaitu Al-Quran. Satu kitab yang disebut sampai hari ini tidak ada tandingan dia. Dia bukan main-main. Sebab itulah bila kita dengar ada orang berhujah, Quran ini dalam zaman demokrasi, zaman orang keterbukaan memberikan pandangan. Kita pernah mendengar ada orang menyebut, kami benar, anda pun benar. Okey? Kami benar, anda pun benar. Kami tak apalah, kita tak nak bergaduh, dia kata. Anda benar, kami benar. Tetapi Al-Quran dia tidak cakap begitu. Al-Quran kitab yang maha benar. Kitab yang sangat benar, membuatkan dia buat statement, dia cakap, aku yang benar. Al-Quran, inna hadha kitabi dhalikal kitabu la raiba fi. Kitab ini tidak ada keraguan. Dan dia kata orang lain salah. Quran dia berani cakap macam tu. Hanya yang yakin dengan kebenaran. Kalau kita buat tesis, kalau kita ada tesis PhD ke ataupun master, kita tengok orang pembentangan walaupun dia ada ijtihad dia. Ada kita buka kitab-kitab karangan para ulama, ada ijtihad dia. Tetapi mereka akan menyebut itu ijtihad, qaul ini. Aku pegang ijtihad begini. Tapi dia tidak menolak pandangan-pandangan orang lain. Boleh jadi berlaku kebenaran pada orang lain, boleh jadi berlaku kebenaran pada diri dia. Lalu Al-Quran dia tidak begitu, Azul. Dia kitab aku benar, kitab kamu salah. Confident. Hanya yang betul-betul benar sahaja berani cakap macam tu. Sebab itu dia sebut dengan clear dalam Quran. Kalau kamu ada satu kitab yang sama seperti kami,
maka datangkanlah bimithlihi. Datangkan fa'tu bi suratin min mithli. Kalau kita mengaji bahasa Arab, min itu ba'd. Min itu bermaksud sebahagian. Fa'tu bi suratin min mithli. Datangkan kepada kami sebahagian daripada surah-surah dalam Al-Quran. Bawa sikit pun jadilah. Sebahagian. Dia tak kata bawa sebiji macam Quran. Sikit Sebab ya. tu bila kita datang isu pada hari ni, macam-macam lah orang bincang tentang hak asasi wanita, orang bincang tentang terorisnya Islam, orang cerita macam-macam dekat orang Islam suka bergaduh, suka perang, Islam ni mundur dan sebagainya. Islam dia tidak cabar orang debat dalam isu itu. Okay? Daripada 1400 tahun yang lalu, poin agama Islam, dia debate satu benda yang kekal sampai hari ini. Mukjizat yang kekal sampai hari ini. Dia punya debate, dia punya topik perbincangan simple saja. Fa'tu bi suratin min mithli. Kamu datangkan satu kitab yang sama seperti Al-Quran. Okey. Kalau hari ini anda nak cerita andalah yang penuh dengan kedamaian, Islam itu teroris, Islam itu tak hormat kanak-kanak, Islam itu tak hormat wanita. Okey, tak apalah. Kita boleh jawab. Tetapi kenapa Al-Quran dia tak bawa isu itu? Dia bawa satu saja topik yang konsisten daripada dulu sampai hari ini. Fa'tu bi suratin min mithli. Sebab dia tahu tak ada siapa boleh menandingi Al-Quran. Satu kitab yang kita kenal ada lebih kurang 6,236 ayat. Ibn Abbas kata 6231. Ustaz Zul mengajilah ilmu fawasil. Ilmu fawasil ni bincang tentang di mana nak stop ayat-ayat Quran. Ini satu ilmu yang luar biasa. Dia bukannya yang kita mengaji 6666 tu adalah sebahagiannya memudahkan kita hafal. 6,666 ataupun 6,236 menurut pendapat Al-Kufah macam kita mengaji ya. Dia satu yang ada Quran yang ada 30 juzuk dibahagikan oleh ulama untuk memudahkan hafazan pada setiap hari dalam bulan Ramadan. Ulama yang bahagi 30 juzuk ni, Nabi tak bahagi pun, Nabi ada surah-surah ya. Ulama bagi 30 juzuk untuk senang kita dalam bulan Ramadan untuk kita qiraatul Quran. Yang kita pun tahu ada 114 surah. Yang di dalamnya terdapat lebih kurang hampir 114 Bismillahirrahmanirrahim. Satu surah saja yang di awalnya tidak ada Bismillah, surah Bara'ah ataupun surah Taubah, tetapi Bismillah. Yang satu itu terdapat di dalam surah yang lain, surah apa? Naml, tak ingat. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Ini kita berkenalan sedikitlah dengan Quran. Dalam surah An-Naml lah, itu baru saya ingat. Dalam surah An-Naml lah, innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Baik, Al-Quran diturunkan dengan surah Iqra'-nya. Ada sebab disebut dengan Iqra'. Semua ada ceritaan. Sebelum saya cerita tentang Quran ni, kita kena takjub dulu dengan Quran. InsyaAllah. Kalau kita kagum dengan Quran, kalau kita masuk kedai Mercedes, kita takjub dulu dengan Mercedes. Baru kita seronok nak dengar cerita pasal Mercedes. Masuk-masuk bawa dulu kan. Masuk-masuk bawa kereta tu tak jadi. Kalau kita tak suka lah kereta, contohnya kita tak suka kereta Honda. Kita pun tak ada rasa apa pun Honda. Bila masuk tu, salesman dia cakap, Honda ni dia pecut macam mana. Orang pun tak minat sangat dah dengar. Orang yang mana dia tak takjub. Betul? Tapi kalau kita takjub, maka kita akan nak dengar. Jadi kita tahu sikit-sikit lah tentang Quran Azul. Baik, apa lagi cerita tentang Quran? 114 surah Fatihah mula ada sebab surah Fatihah. Ini perbincangan ulama sehingga di akhir dengan surah An-Nas yang ada kesinambungannya antara dua ayat ini. Okey. Disebut pula surah Iqra' dengan qiraah bacaan. Kenapa dinamakan Al-Quran? Okey, ada daripada Australia. Kenapa dinamakan Al-Quran? Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Disebut dalam surah surah Al-Qalam, saya lupa dah. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Diulang 4 kali. Sesungguhnya dijadikan bagi kamu kami mudahkan bagi kamu Al-Quran lidzikri. Dengan nama Az-Zikri juga. Al-Quran juga dikenali dengan nama Zikri. Walaupun Quran itu bacaan, dia tambah alif nun, tak boleh tu tambah alif nun. Dia kalau itu Qur'an, jadi Quran. Macam Ramadan lah. Ramadan panas, tambah alif nun, sangat panas. Sangat panas. Ghafara. Keampunan, ghufran. Keampunan yang luas. Ridha. Kalau Ridwan, ayah saya lah tu. Ridwan. Ya, keridhaan yang meluas. Begitu juga Quran.
sesuatu yang bersifat dibaca. Jadi kita akan ceritalah, walaupun orang menyebut Quran itu, Ustaz kami baca Quran macam burung kakak tua. Ada yang menyebut, tengok budak tahfiz tak faham apa-apa pun dia hafal Quran. Macam burung Betul. kakak tua. Oh, tak apa. Kita akan kupas sikit. Kenapa macam burung kakak tua pun tidak ada masalah. Kalau kami jadi burung kakak tua dengan membaca Quran pun tidak menjadi kesalahan. Sebab dia ada sifat, sifat membaca. Baca bukan setakat baca, tengok pun dapat pahala. Ayat Quran, apa lagi? Surah terpanjangnya adalah surah Al-Baqarah. Surah terpendeknya surah Al-Kawthar. Ayat Quran paling panjang 282. Surah ayat berkenaan dengan kontrak. Hari ini penting kontrak ataupun ayat berkenaan dengan hutang. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ini cerita yang masyhur lah. Kemudian kita cerita tentang apa lagi? Al-Quran. Quran dia menghimpunkan, kalau kita ikut bahasa dia, qira'a Quran. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah. Sesungguhnya kami mengumpulkan Qur'ahu, jam'ahu, kami kumpulkan wa Qur'anah. Lalu kamu dibacakan. Asalnya turun dari Quran, iqra. Nabi pun baca kelang kabut sebab bahasa Al-Quran ni macam dia bahasa Arab. Wa kadzalika ja'alna Qur'anan Arabiyya. Saya kita kupas sikitlah kenapa dipilih bahasa Arab. Kenapa Ustaz, dipilih bahasa Arab? Ya. ada komen suara echo. Mungkin tak berapa nak jelas. Tak apa, saya masih boleh dengar. Cuma tak berapa clear. Mungkin Ustaz boleh tarik mic sikit. Okey kah? Saya tengok saya lagi. Saya pun tak nak cakap panjang-panjang, tengoknya tak dengar, tak jadi. Betul. Tapi minta maaf tak kalau suara tak clear saya potong tu nah. Tak apa. Okey. Tak apa, boleh? Okay. Kita nak bagi semua dapat clear, okay? Dia kalau mengaji ni dia kena betul-betul. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaih. Dalam mengaji Quran lagi lah. Dia mubasyarah. Dia musafahah. Dia Tok Guru kita pegang lidah. Saya dulu Tok Guru saya Pakistan, Maulana Pakistan, dia pegang lidah, tarik lidah. Lidah saya pendek, Ustaz Zul. Tarik pula. Tarik. Pegang betul ni. Pegang betul. Masya-Allah. Saya tak boleh sebut huruf sin. Waktu kecil dululah. Jadi dah besar dia tak ada faham. Dia tarik sebab huruf lidah pendek, dia kata nak tarik huruf sin. Nak sebut huruf sin tak boleh. Tapi seronok barakah seronok dulu. Pengajian dulu dia buat macam tu. Baik. Dia sambung sikit. Saya sebut dulu asalnya Quran ini dia macam bahasa Arab. Macam perbualan biasa. Dia macam cakap-cakap biasa. Kaifa haluka, contohlah macam tu. Kaifa haluka. Apa lagi? Aina anta. Macam itulah. Tapi bila dah Quran, Nabi pun baca kadang-kadang bercakap macam cakap biasa. Baca Quran macam cakap biasa. Al-Quran turun Nabi Muhammad. Quran ini fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Disebut la tuharrik bihi lisanaka lita'jala. Jangan kamu gerakkan lidah kamu dengan kelang kabut, pelan-pelan. Warattilil Qur'ana tartila. Rupanya nak cakap pun kena ada disiplin dia. Subhanallah. Jadi kalau kita cakap bahasa Arab, tak perlu tajwid. Betul? Kaifa haluka anta? Tak payah doa ikhfa. Betul tak? Tak payah. Arab tak gelak sangat lagi. Saya ingat lagi lagu Humud Al-Khadir. La nahtajul mala kay nazdada jamala jauharha huna fi qalbi talala la. Saya pun tengok fi qalbi talala. Ni apa dia ni? Bila saya tengok balik fi qalbi yatalala lu hati yang bersinar saya bagi mata tu. Tapi kenapa dia sebut qalbi talala? Suara tak clear lagi kah? Okey, boleh lagi, boleh. Kenapa dia sebut fi qalbi talala? Dia tak sebut la sebab dia bahasa Arab, dia nak bagi sedap ikut suka dia lah. Okey. Bismillah Ustaz. Minum dulu. Kita tak sedia air Ustaz, minta maaf. Pengajar ni komen habis lah, tak sedia air. Baik. Rupanya Quran tidak.
Quran ada disiplin. Warattilil Qur'ana tartila. Sebab tu kita buat program main mengaji ni. Tuan-tuan mengaji, faham tak faham Al-Quran, tuan-tuan mengaji tu tak dapat faham. Masya Allah. Dan satu keajaiban yang saya nak sebut, Ustaz, faham tak faham Quran, nazalat alaihimus sakinah. Wa ghashiyat alaihim rahmah. Allah turunkan rahmat bagi orang yang membaca Al-Quran walaupun tidak faham. Nazalat alaihimus sakinah. Ini saya dan juga ramai jemaah saya ataupun mana anak murid ke mana siapa-siapa pun saya tanya, faham tak faham Quran? Al-Quran boleh membuatkan hati tenang. Al-Quran boleh membuatkan kita ini mengalir air mata. Setuju betul, tak setuju, Ustaz Zul? Setuju. Sangat-sangat setuju. Itu mukjizat. Saya tanya orang-orang mengaji Mesir. Contohnya, beberapa tokoh macam jumpa Syekh Dadu, Mauritania, kan, Shantiti. Dia kata kami semua hafal kitab. Hafal kitab. Jumpa Syekh Islam Basir, syair. Jumpa dengan Syekh Ali Qarahdari, hafal kitab Iqna'. Hafal kitab, bukan hafal Quran, hadis. Hafal kitab. Kita hafal kitab payah, tapi hafal Quran, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ada i'jaz dia, ada mukjizat. Orang kata payah tapi dia rasa jauh lebih senang. Jauh lebih betul, senang. Dan pernah bosan dia kata. Tak pernah bosan. Ini ajaib. Baca Fatihah 17 kali sehari, pernah bosan tak selama 70 tahun nak baca? Ustaz Zul dah nampak macam umur kat 45 dah. Ya, cerita saja. Depa panggil saya ayah tak? Tu yang pelik. 30 tak masuk lagi ni. Panggil ayah. Ayah dah. Jadi ni lah, muda-muda lagi pegang tongkat dah. Allah. Haibah. Haibah ada ketokohan dia. Ayah pegang. Ya. Jadi kalau kita tengok, Zat, berapa tahun kita duduk atas dunia ni, baca satu hari 17 kali, tak pernah bosan. Mukjizat. Syekh Ali Qarahdari kata, mukjizat. Aku tak pernah rasa bosan. Dan bacaan hafazan Quran boleh diulang-ulang dan tak rasa satu yang janggal. Itu mukjizat Quran. Sebab tu yang tengah dengar hari ni, anda sedang baca satu kitab. Ya, saya bukan nak kempen tak faham. Suruh jangan faham, tak apa, baca saja. Tak. Saya nak sebut tentang baru tengok, baru dengar, baru baca pun dah ada barakah, nazalat alaihimus sakinah. Diturunkan bagi pembaca-pembacanya, itu namanya rahmah. Sebab itu bila kita kata Quran ni, kita ada cara nak beriman dengan Quran. Dan kita cerita azam ke Quran ni, cara beriman. Macam mana cara kita? Tip-tip banyak-banyak yang tip-tip imam kita bagi ni, Tuan-Puan jangan lupa tulis. Masya Allah. Okey Ustaz, terus. Yang kita tengok Quran, fala rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan. So kemudian bagi diri thumma la yajidu fi anfusihim harajan. Quran ni, dan tidaklah bagi Allah SWT, bagi orang yang beriman, melainkan dia akan berhukum menurut apa yang telah diturunkan daripada Al-Quran. Kemudian first kali cara nak beriman, la yajidu fi anfusihim haraja. Tidak ada sikit pun dalam hati dia rasa ya Allah payahnya, tak ada. Allahu akbar. Dengan peraturan-peraturan Al-Quran yang mengikut fitrah manusia. Cara beriman yang pertama, bila dia baca setiap peraturan, dia tidak rasa tentang ada rasa harajan, rasa ya Allah susahnya nak amalkan. Tak ada. Tak ada. Sebab itu Nabi SAW, Nabi tinggal kat kita, taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatu Rasulillah. Nabi tinggal kepada kita dua. Nabi kata kitab Allah dan sunnah Rasulillah. Bahkan sebelum Nabi wafat, Nabi selepas solat subuh, Nabi pusing belakang, Nabi bagi wasiat yang sangat menggerunkan sahabat Nabi. Nabi kata innahu may ya'ish minkum ba'di. Sesungguhnya selepas kewafatanku, sahabat Nabi dah mula risau bila Nabi cakap macam ni. Selepas kewafatanku, innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Kamu akan tengok ramai orang akan bergaduh. Kamu akan tengok perselisihan faham yang banyak. Kamu akan tengok orang akan bertikai. Macam hari ni sangat banyak pertikaian. Nabi kata alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Nabi sebut dalam sunnah Nabi SAW tentang sunnah khulafa'ir rasyidin, beri syarat juga tentang Al-Quran, sunnah yang menjadi ikutan kita. Aqwal wa qaul wa iqrar wa af'al wa iqrar.
apa yang Nabi buat, apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi iqrar, semua itu adalah satu benda yang dinamakan sunnah. Nabi juga mengikut apa yang telah diturunkan daripada Al-Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi bercakap melainkan semua daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tidak ada keraguan. Zalika kitabul la raiba fi. Dia start dengan dia tak kata Al-Quran alif lam mim, inilah kitab yang benar. Dia tak kata itu. Sebab itu kita dalam akidah, kita mengaji akidah Islam, kenapa Nabi Muhammad ditentang oleh orang Quraisy? Kenapa Nabi Muhammad ditentang oleh orang Quraisy? Bukan kerana Nabi Muhammad suruh sembah Allah, tak. Sembah Allah mereka pun setuju. Bukan kerana Nabi Muhammad itu mengajar Islam, tak. Bukan Nabi Muhammad kata ilaha Allah, ilahi Allah, Tuhan Allah, tak. Tapi agama lain marah dekat Nabi Muhammad waktu Nabi Muhammad dakwah kerana kita bermula dengan istilah ataupun kalimah la. Apa dia? La ilaha illallah. Yang tu yang dia orang tak setuju. Tidak ada Tuhan lain. Jadi Quran dia mulakan dengan zalikal kitabul la raiba fi. Dia tak kata Quran ini kitab yang benar. Dia mulakan la raiba fi. Tak ada keraguan. Hebat Ustaz. Tak ada keraguan. Ni satu benda yang kita ni kena setuju. Sebab tu depa tak setuju. Kalau boleh kongsi, depa kongsi. Ni depa hazaf turis tu yang tak mau tu yang depa tak mau. Faham Ustaz? Alhamdulillah. Bila kita baca, baru kita seronok, kita yakin, confident. Baru kita setiap huruf, setiap baris kita akan rasa ada nilai. Saya akan sebut lagi. Bukan setakat baris, bunyi pun ada nilai. Masya Allah. Kita mengaji ilmu fawasil, ilmu fawasil macam mana nak tahu tempat stop tu. Kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Kita tak ada, kalau tak ada tanda berhenti pun kita dah tahu kat mana ayat dia berhenti. Betul Ustaz? Ini ada kelebihan, ada mukjizat. Dia mukjizat. Sebab tu saya sebut Syekh Ali Qarrahdari menyebut, aku hafal kitab tapi hafal Quran, ya Allah, seronok. Dia melekat, dia bermain-main dalam hati kita. Kadang-kadang kita baca tengah tidur pun, bukan tengah tidur tak boleh baca lah. Kita bangun-bangun tidur kita baca. Kalau level lain Ustaz. Kadang tidur pun baca Quran macam imam muda kita lah, mungkin lah. Dia tak yang tu oleh Allah mana saya tidur ke. Kita nampak Quran ini dia bagi pula cadangan kat kita. Dia kata aku ada 6,236 ayat. Kalau you betul-betul beriman, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Quran tanya, adakah kamu nak beriman sebahagian dan separuh lagi tinggal? No, semua. Ada sebab. Ada sebab udkhulu masuklah dalam Islam. Macam mana Quran tu? Udkhulu fis silmi kafah, masuk dalam Islam keseluruhan. Ada sebab, kena ambil semua. Baru sempurna. Kemudian Quran pula berdasarkan, kalau kita tengok, kalau kita nak faham, kita ambil daripada tafsiran para ulama yang mu'tabar. Kita tengok macam mana mereka mentafsirkan Al-Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Bila ada berlaku perselisihan faham, maka kita kembali kepada Allah dan Rasul. Saya nak sebut ni, Al-Quran ni dia relevan sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Nabi Muhammad Nabi yang terakhir. Tak ada kitab selepas ini. Tak ada kitab selepas ini. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wan nabiyyin min ba'di. Wa wahayna ila panjang ayat Quran. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam taqsus 'alaik. Tuan-tuan kalau baca Quran, orang yang mengaji Quran ni dia punya penceritaan dia hebat. Dia 1/3 adalah cerita. Cerita dia ada cerita yang simple, ada cerita yang clear, ada cerita detail, ada cerita tak detail. Nabi Yusuf disebut sebagai satu cerita yang paling detail, yang paling best dalam Quran. Inna nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Hari ni kami cerita kepada kamu cerita yang paling best dalam Quran. Quran sebut cerita Nabi Yusuf. Quran sebut cerita-cerita yang lain. Quran datang bukan add and on ban backbone saja. Bila kita mengaji bukan add and on ban backbone, tapi tak apalah ustaz start dulu biar orang minat mengaji dengan add and on ban backbone ustaz. Tak apa, kita dulu mengaji dulu pun dengan add and on ban backbone dengan tajwid dulu. Bila kita mengaji baru kita tengok. Rupanya kita dah sebut kadang-kadang Quran ini kitab hukum. Tak, saya sebut tuan-tuan. Quran ni Syekh Muhammad Abdul Wahab Khallaf, ulama usul fiqh sebut hanya 80 ayat sahaja secara direct yang cerita tentang hukum. Ayat indirect 500 ayat ya. Yang lain semua bukan hukum. Quran bukan ayat hukum ini kitab hukum. Ada dia bukan macam tu.
Quran adalah al-haya, kehidupan manusia. Seluruh kehidupan. Sebab tu kalau kita tengok cerita bab manusia saja macam-macam. Cerita bab apa lagi? Cerita bab binatang. Nama-nama surah Al-Baqarah, An-Naml, An-Nahl, Semut, Al-Ankabut, Labah-labah, Lebah, Al-Fil, Al-Adiyat, kuda perang. Disebut banyak dalam Quran. Banyak. Buah-buahan disebut. Watin, Zaitun, Al-A'nab, An-Nakhlah, kurma, anggur, banyak. Sayur-sayur pun ada. Bawang pun ada, basal, ada, zanjabil, halia pun ada Quran. Kita sebut tentang langit, was-sama'i wat-tariq, was-sama'i dzatil buruj, burung apa? Bintang-bintang di langit. Asy-syamsi wa duhaha, asy-syams, al-qamar, bintang, an-najm. Disebut bulan dan bintang sebagainya. Disebut juga tentang daratan, al-bahr, lautan, al-barri, daratan. Disebut juga tentang sejuk, panas, bardun. Subhanallah, ni Quran. Detail. Disebut tentang masa, wal asr. Disebut masa ni macam-macam. Bil ghadati wal ashi. Disebut tentang bil ashi wal ibkar. Ini subhanallah. Disebut teori masa. Quran sebut tentang apa lagi? Hawa, penciptaan manusia. Lebih detail daripada manusia lain. Dia sebut tentang nutfah, dia sebut tentang alaqah. Sorry Zat, bismillah. Minum Ustaz. Sila. Dia sebut tentang alaqah, dia sebut tentang mudghah. Ulama bincang, kenapa sebut nutfah? Tak sebut alma, bimma mahin. Air yang dikatakan air yang hina, air mani, bin tin. Kenapa disebut nutfah? Kenapa disebut alaqah? Darah yang melekat. Kenapa tak sebut ad-dam? Dam itu darah. Ada beza. Sebab itulah melekat dekat rahim, alaq. Kenapa disebut mudghah? Daging. Mudghah. Patut daging kita sebut lahmun lah. Betul tak? Kita mengaji mandi laham. Mandi nasi Arab, mandi laham. Mandi kambing. Kenapa laham itu tak disebut sebagai laham dalam penciptaan manusia? Disebut mudghah. Rupanya daging yang dikunyah. Ada beza. Macam tu kita tengok embryo dan sebagainya. Subhanallah, ini Quran. Dia cerita detail, Ustaz. Dia cerita semua 1400 tahun dulu sampai sekarang tak ada siapa boleh cabar. Sejarah, dia sebut tentang sejarah. Kamu akan melihat alif lam mim, ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Dia kata sesungguhnya akan jatuhlah Rom dalam tempoh yang tak begitu lama, fi adnal ard, pada bumi yang rendah. Sebahagian ulama menyebut di Jericho, Baitul Maqdis. Bumi yang rendah dikategorikan sebagai kajian menunjukkan antara bumi-bumi yang rendah dalam dunia ini. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin, dalam tempoh waktu yang tak sampai 10 tahun. Ini subhanallah. Sejarah pun betul. Okey, saya sebut pula. Saya beliau bacaan al-Quran. Dan saya bagi kita takjub dengan Quran. Tadi saya sebut sejarah, tu tak cerita sains lagi. Cerita sains Dr. Daniel, cerita Dr. dia, cerita macam-macam cerita sains. Kalau kita cerita, ulama bincang, penulisan Quran, okay, first kali, orang buat kajian, Nabi dapat wahyu macam mana? Supaya orang boleh bajet. Orang boleh nampak ketakjuban mereka pada Quran ini. Sebab yang sampaikan Quran adalah baik. Nabi dapat wahyu, satu, melalui roh, ataupun Jibril alaihissalam. Tanazzalul malaikatu war ruh, iaitu Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu. Macam mana kaedah Nabi dapat? Nabi pernah dapat dalam keadaan berdiri dan Nabi sakit kepala. Wahyu ni dia bersifat berat. Apa bukti dia berat? Bila Nabi jalan dengan sahabat Nabi, tiba-tiba Nabi kata, ya Allah, Nabi sakit. Sahabat Nabi faham, wahyu turun. Ada ketika Nabi dapat wahyu ketika tidur. Ada ketika Nabi dapat wahyu ketika tidur, dan Nabi pernah tidur di atas paha seorang sahabat, saya lupa nama dia, Usamah bin Zaid, tak salah. Nabi duduk di atas pahanya, kepala Nabi di atas pahanya. Usamah tak boleh nak mengangkat kepala Nabi SAW. Dia sakit yang amat sangat sebab beratnya kepala Nabi. Menunjukkan bahawa wahyu itu berat. Bila dia nak angkat, dia tak tergamak sebab sayang kat Nabi. Nabi tengah tidur, Nabi bangun-bangun, Nabi kata wahyu tengah turun. Nabi dapat wahyu. Nabi dapat wahyu ni bukan Nabi duduk tepi sungai, tepi tasik Bengkuang Dam, buat karangan ayat, bagi sedap, ambil ilham, duduk Bukit Bendera, dapat ilham macam mana nak bagi sedap ayat. Tak. Buat lagu. Dia buat lagu.
Ha. Sebab tu orang bincang Nabi dapat wahyu macam mana. Nabi dapat wahyu dalam keadaan Nabi tidak bersedia. Allah. Buktinya ada benda yang orang tanya kepada Nabi, Nabi tak jawab. Dalam surah Kahfi, orang tanya tentang Ashabul Kahfi, Nabi tak jawab. Orang tanya tentang Dzulqarnain, Nabi tak jawab. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ar-ruh min amri rabbi. Ulama menyebut kalau Nabi ni seorang yang pemimpin yang luar biasa macam manusia lain, mustahil ini orang buat kajian jiwa seorang pemimpin. Pemimpin yang dianggap sebagai maksum zaman dulu lah, bukan zaman demokrasi hari ni pun. Kalau dulu lah, ada kelas, siapa-siapa pun. Hari ni, kalau orang tanya satu benda yang dia kalau jawab, orang boleh setuju terima. Tapi dia tak mau jawab. Contohlah, kalau saya jadi Perdana Menteri, orang tanya, macam mana kita nak buat? Tadi kata, Presiden Ashraf, macam mana kita nak buat ni? Presiden tahu tak keputusan yang paling baik? Saya tak tahu apa. Bukan nak buat macam presiden tu. Betul? Tapi orang tanya kepada Nabi, yas'alunaka 'anir ruh. Nabi kata, qulir ruh min amri rabbi, wa ma utitu min al-'ilmi illa qalil. Nabi jawab, roh itu urusan Allah. Aku tidaklah diberikan ilmu untuk manusia itu sedikit. Mustahil seorang pemimpin besar boleh jawab macam tu. Sebab tu orang kaji Quran mustahil. Dan Nabi dapat Quran ketika Nu'as dalam surah Inna a'tainaka al-kautsar. Nu'as ni mengantuk yang bersangatan dapat wahyu. Kita mengantuk ni, ustaz ceramah ke bagi live macam mana boleh dah, tak masuk dah. Okay. Tapi Nabi SAW orang buat kajian. Okey, kalau Nabi duduk dalam tak sengaja, Nabi tengah jalan-jalan dapat wahyu, macam mana Nabi boleh buat satu ayat yang sangat sedap? Kalau nak kata Nabi reka lah kan. Ya, mustahil. Saya bagi contoh. Okey, kalau kita saya sebut tentang rima-rima dalam Quran, bunyi. Ini bukan mukjizat qat'i. Kata Syekh Salih Abdul Fattah Al-Khalili, ini bukan mukjizat qat'i. Tetapi mukjizat ini boleh mengangkat darjat dia. Contohlah, saya nak buat ni, saya buat point, nak ceramah hari ni. Okey, berapakah ciri-ciri, siapakah yang dilarang oleh Islam untuk kita kahwin? Contoh. Saya mesti nombor 1 siapa, nombor 2 siapa, nombor 3 siapa, kan? Betul tak? Ataupun kita nak sebut tentang poin-poin nak ceramah, ada 10 kriteria orang-orang berjaya. Kita kena tulis poin nombor 1, nombor 2, 3. Tak tulis, Ustaz, pening kepala. Lepas tu pula, nak tulis poin, kalau orang yang bijak, dia mesti tulis betul-betul ikut prioriti. Betul tak? Betul. Quran, bayangkan Nabi dapat wahyu dalam tak sengaja, dapat wahyu dalam keadaan tidak plan, dapat wahyu dalam keadaan bukanlah merancang, tiba-tiba contoh satu ayat. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum akhwatukum wa 'ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht wa ummahatukum allati arda'nakum akhwatukum min ar-radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaikum. Panjang, wa rabaikum allati. Panjang ayat tu. Okey. Dia, siapakah diharamkan untuk kamu bernikah? Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum, mak kamu, anak perempuan kamu, akhwatukum, saudara perempuan. Orang ulama bincang, Nabi susun tu satu tak tersusun cantik. Allahu Akbar. Siapa susun? Okey, Ustaz, antara ayat hafazan yang payah kita nak hafal kalau kita masuk main tahfiz, salah satunya ayat faraid, betul? Saya jumpa ramai orang pengamal faraid, Wasiah Shop ke, apalah ke, Al-Ansar apa ke, macam-macam. Saya jumpa kian-kian mana raya ke, mereka sebut, Ustaz, kalau tengok ayat faraid pada 20-30 tahun dulu saya selama duk pengamalkan faraid ini, ayat faraid mathematicsnya tak pernah silap. Masya Allah. Yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak. 1/3, 1/2, 1/6, 1/8. Bagi punya payah 1/per ni perfect. Clear. Kalau Nabi duduk betul-betul karang balik buat teori kan, X darab Y apa semua Nabi susun elok tu cerita lain. Tapi Nabi datang dalam keadaan tidak sengaja. Tu dari Boleh sudut guna susunan sepanjang zaman tu, Ustaz. Boleh guna teori tu sepanjang zaman tu. Ya, sepanjang zaman. Teori tu. Ini sebelum Kawakibi ada, sebelum Farabi, sebelum apa teknik matematik lagi Nabi dah buat dah.
Ini saya tak sebut Allah. tentang sains, tentang lain. Saya sebut tentang susunan. Bahkan kalau bunyi Ustaz, ni sebab tu kita sebut macam mana kita ini boleh seronok baca Quran. Dan ada orang dia boleh dengar Quran macam dengar muzik. Dengar Quran macam dengar muzik. Dia rasa tak boring. Saya bagi contoh. Seorang tokoh orang putih, dia karang kitab, kitab lah yang orang karang buku The Meaning of Glorious Quran. Dia, nama dia Mamaduke. Mamaduke, tak tahu lah sebut dia macam Mamaduke Pichal ni. Saya ambil ni daripada M. Qurashihab. Muslim tak? Qurashihab. Wallahualam, saya ambil ni nakal daripada kitab. Daripada M. Qurashihab. M. Qurashihab ni dia ulama tafsir dekat Indonesia. Dia agak kontroversi sikit lah M. Qurashihab ni. Tafsiran-tafsiran dia agak kontroversi. Tapi dia bawa tentang mu'jizat Quran. Dia menyebut ada tokoh daripada orang putih yang kagum dengan Quran. Dia kaji dari sudut muzik. Rima Quran. Muzik. Contoh. Okay. Kalau Quran kata qalqalah. Qalqalah ni satu benda yang ajaib berbanding dengan bahasa-bahasa dunia. Wa kadzalika ja'alna Qur'anan Arabiyya. Kami jadikan Quran dalam bahasa Arab. Ada sebabnya. Vocabulary paling banyak dalam dunia Ustaz. Dalam dunia vocabulary paling banyak adalah bahasa Arab. Dekat berapa belas kali ganda daripada bahasa Inggeris. Ada dekat 12 juta vocabulary bahasa Arab. Subhanallah. Jadi bila kita tengok dia punya vocabulary dia, kekayaan bahasa dia, dan dia buat macam mana sebutan-sebutan yang luar biasa. Antaranya kita bagi contoh. Kalau kata was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu ats-tsaqib qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Tu dia macam mana Nabi boleh duduk dapat wahyu dengan tak sengaja. Tiba-tiba Allah. sedap. Tu belum kira lagi. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Tu belum kira lagi. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau surah Insan semua belakang. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Semua ra dengan la. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Banyak lagi Ustaz nak tahu. Ustaz lagi tahulah. Kan? Hebat ada pantun lagi tak noh? Ya Allah. Ini mukjizat Quran. Waqi'ah dengan belakang. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rahmah. Belum. Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Membuatkan orang boleh baca. Mamaduke kata membuatkan kalau kajian menurut dia untuk ahli muzik ni, dia kata subhanallah, tidak mustahil orang boleh dengar Quran naik flight daripada Malaysia pergi Mekah, pasang Quran sampai 8 jam dengar Quran. Tak mustahil. Sebab tu bila dia kata Quran ni dia ajaib saja. Said Qutb bila dia sebahagian ulama tafsir kata kalau kita bahasa Arab, kalau kita nak sebut benda itu susah, nak sebut pun susah, maksud dia pun susah. Masuk pun susah, sebut susah. Contohlah, wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Dhanka. Saya sebut. Dhanka tu maksudnya siapa yang berpaling daripada kami, baginya kehidupan yang dhanka. Dhanka itu sempit. Nak sebut pun susah, maksud pun susah. Sempit. Saya tak sempit. Okay. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Siapa yang Allah nak bagi dia lapang dada, yashrah. Sebut pada yashrah. Sadrahu lil-Islam. Wa man yurid an yudillahu. Siapa nak Allah nak bagi dia sempit, nak bagi dia sesat, yaj'al sadrahu dayyiqan. Sempit dah. Dayyiqan. Harajan. Susah.
ka'annama yas'adu fis sama' dia. Seumpama dia daki gunung yang tinggi, makin sesak nafas. Nak sebut pun Allah. susah. Contohlah Ustaz, fa Masya Allah inna hebat. ma'al usri yusra. Yusri ke senang, usra usri senang. Kalau Isteri ikut senang. ada usul, saya pun lupa dah Ustaz, tajwid ni isti'la ke apa. Lapar dah. Kalau Ustaz tanya saya tajwid, saya masalah. Saya tak boleh. Bukan lapar. Baca okey, tapi bila tanya, lupa dah. Besarnya kadang-kadang Ustaz, kita duk baca Quran. Ada yang pelajar-pelajar kita pun bagi tahu, Ustaz kalau saya tak boleh tak baca sehari, dia jadi macam ketagih. Tak erti baca Quran lagi, tapi ketagih ngaji Quran tu. Masya-Allah Ustaz. Dia tak lancar, orang kata apa, nak kata baca sedap ke, nak kata taranum dia hebat ke, tak. Dia baca biasa saja, tapi ketagih baca Quran tu Ustaz. Masya-Allah. Itu antara sebab-sebab macam Ustaz bagi tahu tadi, orang kata apa, benda tu boleh naikkan semangat kita untuk baca Quran Ustaz, macam tu. Itulah tu kita belum cerita tentang maksud kan, kita cerita tentang sebutan, apa kata, suara, bunyi dia. Ini semua, ini banyak, ini mukjizat. Yang kita baca ni bukannya kalam manusia, ini kalamullah. Masya Kalamullah. Allah. Dia bukan makhluk, kalamullah. Ini subhanallah. Betul, inna hadzal Quran ma'dubatullah. Quran ini adalah hidangan Allah. Macam kita lah pergi rumah orang kaya ke orang miskin ke, dia jamu kita makan. Bermaksud itulah yang dia nak bagi kita. Dia seronok nak bagi kita. Allah hidang kepada kita Al-Quran. Fata'allamu ma'dubatallah mastata'tum. Belajarlah, ambillah ilmu ataupun hidangan Allah sepuas-puas kamu. Kita akan rasa puas. Siapa yang duduk ahli Quran, yang Allah sebut, ahlul Quran, ahlullah. Ahli Quran adalah keluarga Allah. Bermaksud Allah. dia akan puas hati dengan Quran. Puas hati. Sebab itu Allah sampai suruh kita baca. Allah kata apa? Adalah aku alif lam mim asyaratun. Aku tidak kata alif lam itu 10 pahala. Tapi walakin alif asyara, wal lam asyara, wal mim asyara. Alif 10 pahala, lam 10 pahala, mim 10 pahala. Ini Allah kata ambil. Kamu nak tak nak ya. Sebab itulah kita kena jaga-jaga. Bila kita dapat Quran ni Ustaz, dia macam orang bagi kat kita lah. Orang bagi lah kat kita hadiah apa-apa. Tiba-tiba kita kena jaga betul-betul lah. Sebagai appreciate penghargaan Tuhan. Benda ni mahal. Siapa tahfiz Quran ke, yang ada gelaran ustaz ke, imam muda ke, da'i ke apa ke, kena jagalah. Sebab ini Allah bagi satu gelaran yang baik kepada kita. Allah bagi iaitu ahlullah. Gelaran ahli Quran. Sebab itu dalam Quran menyebut surah Fatir ayat yang masyhur 32 yang selalu ulama dah sebut, selalu kita baca, "Amma awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat." Quran sebut ada orang yang Allah wariskan. Dia tak kata beri kepada kamu, tetapi kata wariskan. Bermaksud kita ni warisan daripada para ulama, warisan Nabi-Nabi. Kami wariskan kepadanya kita ni semua waris. Waris ni, kita kalau ayah kita tinggal harta, kita tak mau pun kita dah waris. Sebab tu hafal Quran, siapa-siapa dalam grup ni yang tengah tengok ni, hafal Quran ataupun jadi ahli Quran, sama ada kita sendiri pergi nak hafal Quran ataupun Allah pilih. Majoriti ulama kata Allah pilih. Sebab Allah menggunakan istilah dalam Quran, inna nahnu, sesungguhnya inna tu penguat, inna nahnu, kami, nazzalna dzikra, kami yang menurunkan az-zikra, wa inna, dan sesungguhnya lahu lahafizun, kami yang memelihara Quran. Jadi cara Allah nak pelihara Quran macam mana? Allah akan pilih siapa yang Allah nak dia jadi hafal Quran. Sebab tu kita ada 10 orang anak, belum tentu 10 orang anak kita boleh dapat tahfiz Quran. Betul tak? Betul. Yeah. Kita mengajar anak, ada anak yang boleh, ada anak yang tak boleh. Sebab Allah pilih tak Quran. Sebab tu lagi pelajar-pelajar tahfiz, ada anak-anak tahfiz, Allah wariskan kepada dia. Kena jaga betul-betul. Bukan senang Allah nak bagi dia. Dan dari usaha dia jugalah, ada kaitan dengan usaha. Tetapi nak bagi tahu, kata Allah mewariskan, nak menjaga agama, nak menjaga Quran, kami pilih orang-orang tertentu, nak Allah akan angkat martabat darjatnya. Sebab itu bila kita mengaji Quran, zaman kita dulu mengaji Ustaz, duduk bukan duit zakat dah, dekat Penang dulu. So saya diploma dulu. Kita mengaji Quran, kita dapat kan, bila kita dah mengaji, kita ajar Quran. Quran kata
Kadang-kadang kita mengaji ni, kadang-kadang ada orang, minta maaf lah, no? Ada sebahagian orang anggap, okay, Quran ni insyaAllah ada hak macam ustaz kalau buat kelas, ada hak untuk ustaz dapat sedikit buat, itu hukumnya harus, ulama kata harus. Tetapi kalau kita nak buat bandingan ustaz, betul, nak buat bandingan kita boleh buat bandingan ustaz. Nak buat bandingan dengan artis, nak buat bandingan dengan payment lain, boleh. Tetapi Quran menyejukkan hati-hati ahli Quran. Quran menenangkan hati-hati kita dengan Quran menyebut khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik career adalah orang yang mengajar Al-Quran, dan orang itulah orang yang mengaji dan belajar Quran. Itu sebaik-baik career. Menjadikan kira saya sendiri atau siapa-siapa nak banding dengan orang lain, tak payah banding lah, sebab kita akan dapat sesuatu yang lebih baik di akhirat nanti. Dapat kat dunia mungkin tak terang mana. Itu pun bukan tak terang mana ustaz, Allah bagi. Sebab benda itu harus dekat dunia pun kita dapat dah. Akhirat lagi Allah bagi. Tapi satu hari kalau Allah tak bagi kat dunia, yakin dan pasti khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Allah wariskan untuk kita. Ini satu keluarga yang mohon dah kira Ustaz. Kita harap macam tu. Kita harap macam tu. Quran kata ada orang yang dia berusaha bersungguh-sungguh dengan dapat Quran. Nastafaina min ibadina. Mustafa ini orang yang dipilih daripada hamba-hamba kami. Quran kata apa? Ada 3 orang. 3 orang. 3. Quran kata apa? Yang pertama, subhanallah, ramai orang yang dapat Quran, dah waris dah Quran. Yang ni kita takut Ustaz. Iaitu zalimul li nafsi. Dia menzalimi dirinya sendiri. Yang ni orang menggunakan Al-Quran. Itu kepentingan peribadi. Kemudian orang yang pertengahan, yang dengar dia mengaji lebih kurang, dan yang terakhir orang yang sabiqum bil khairat. Orang yang ambil peluang, dia pandai Quran, dia ajar, dia didik, dia buat macam-macam program Quran macam ustaz buat, insya-Allah. Semoga kita tergolong di kalangan sabiqum bil khairat. Semua yang mendengar dan saya dan ustaz tergolong di kalangan orang. Jadi insya-Allah saya sebut tadilah tentang apa Quran, dan kalau kita mengaji ustaz ajak tajuk ke kan? Daripada asas tak? Kenal alif bata lah. Apa? Kalau rasa nak berhibur dengan Quran, sesekala ustaz ajar dengan berlagu. Memang Quran ni kalau baca berlagu lebih baik daripada baca tak berlagu. Macam kita lah, pernah jumpa Datuk Siti Nurhaliza, Ustaz Zul? Saya Penang je Ustaz. Jumpa kat TV ni. Tengok TV. Saya kenal. Datuk Siti kalau kita sembang dengan dia, suara dia macam tu lah kan. Ustaz Ashraf buat apa? Ustaz Ashraf macam tu lah. Kan? Tapi kalau dia menyanyi, suara dia macam sedap. Masya Allah. Macam kita lah kalau jumpa penyanyi, dia cakap biasa. Tapi bila dia menyanyi, lagi sedap. Macam tapi tu Quran. Saya pertama kali dengan Ustaz Ashraf nyanyi tadi. Lagu apa? La awal la tadi tu, Masya Allah. Tapi tak sedap kan? Dia bunyi tu lain. Dia burdah dia tu lain. Okay. Dah Ustaz, nak beritahu. Quran ni, kalau kita cakap bahasa Arab, kan? Kita cakap tak ada lagu-lagu pun. Betul ya Ustaz? Tapi bila baca Quran, zayyinul Quran bi aswatikum. Sebab itu kita boleh berhibur. Baca Quran, hiasi Quran dengan suara-suara kamu yang lunak. Kalau kita cakap dengan orang, apa khabar, baik ke, sihat ke? Tapi bila baca Quran, kita mulut bagi keluar suara yang paling sedap. Sebab dia nak bagi kita ni rasa seronok dengan Al-Quran. Baru kita rasa macam, seronoklah mengaji Quran, jadi generasi Quran. InsyaAllah, dengan itulah kita mula faham, habis satu peringkat, faham, kaji, yang hafal, lepas tu barulah kita akan wujudkan suasana Al-Quran dalam diri kita, suasana Al-Quran dalam rumah kita, melaksanakan Al-Quran di semua peringkat, akhirnya Quran hidup dalam kehidupan kita, insyaAllah. Jadi Ustaz, insyaAllah. Alhamdulillah. Okey Ustaz, untuk yang soalan ni saya rasa dah terjawab dah bagi ada pelajar kita yang tanya. Islam ni mudah Ustaz. Kadang-kadang mereka fikir tajwid tu agak susah. Macam mana kita nak tarik orang untuk orang kata apa? Belajar Quran. Tadi Ustaz saya rasa dah termasuk sekali dah Ustaz jawab tadi dengan menceritakan tentang kebesaran-kebesaran Quran. Dengar Quran, tengok Quran, baca Quran tu walaupun tak faham sepatah apa pun, tapi bila baca tu dia ada dia orang kata, ada zuk dia orang kata kan. Ada zuk dia. Okey, alhamdulillah, terima kasih untuk penerangan dan juga orang kata apa?
ilmu-ilmu yang Ustaz bagi tu pada kekuatan lah. Kiranya kami semua ni memerlukan kekuatan untuk hadapi 2021 Ustaz. Sebab sebelum ni Mai Mengaji tak pernah buat online Ustaz. Mai Mengaji buat dekat center di Sungai Ara, Penang. Jadinya bermula daripada PKP. Allah Ta'ala wujudkan timbul rasa hati ni, ramai permintaan di luar. Alhamdulillah sudah mencapai 2,000 lebih pelajar Ustaz sekarang ni. Ustaz doakan moga-moga Mai Mengaji juga dapat memberikan yang terbaik Ustaz. Dan juga ada yang tanya Ustaz, nak apa tu? Dia nak bahagi masa, sama ada nak baca, nak tadabbur, nak hafal. Confused. Bercelaru Ustaz lagi tak tahu nak tumpu hak mana satu Ustaz. Ustaz ada tip tak untuk nak susun masa belajar Al-Quran tu? Macam tu Ustaz. Okey, baik, cantik. Memang dalam Quran sebut afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Quran cadangkan untuk kita tadabbur Al-Quran. Sebab bila kamu makin dalam kamu mengaji Quran, dia macam kita masuk ke dalam lautan lah. Nelayan bila pergi ke lautan, bila lagi dalam dia pergi, lagi jauh dia pergi, lagi banyak ikan dia dapat. Begitu juga Al-Quran, lagi dalam kita pergi, lagi banyak ilmu kita dapat. Cumanya Quran bermula dengan iqra, bacaan. Jadi tak salah dan kita disunahkan untuk belajar Quran dengan betul. Sebab Quran ini dia satu sifat yang dibaca dengan betul. Punya sayangnya dia pada wording Quran tu kita belajar dan kita baca. Sebab tu pintu Quran dengan membaca. Bila kita buka, kita baca dengan tajwid. Kemudian berbincang tentang hafazan Al-Quran. Okey, yang ni saya ambil beberapa qaulah ulama. Kalau tuan-tuan mengaji At-Tibyan fi Adab Hamlatil Quran, Imam Nawawi sebut. Okey, mana dalam bab ni mana secara general, tapi sebahagian syarah-syarah menyebut bahawa ada cadangan yang mengatakan sekiranya orang itu dah sampai peringkat usia tua, bersangatan tua, ini cadangan para ulama, dia tidak menggalakkan kita menghafaz. Ada cadangan. Sebab apa dia tak galakkan? Dia takut kita hafal kita tak dapat. Akhirnya kita tertinggal dalam bab tadabbur. Okey. Ini cadangan. Bukan kata haram, tak boleh ke macam nak hafal Yasin? Boleh. Tak boleh ke macam nak hafal sejarah? Boleh. Nak amal boleh, tak ada masalah. Tapi kenapa dia cadangkan untuk tadabbur? Sebab ketika peringkat ini, kalau kita menghafal Quran pun, kita ada disiplin dia. Betul Ustaz? Betul. Kan dalam Islam, orang hafal Quran ni kadang-kadang dia ada dua. Satu dia dekat mata dia, satu dekat lidah dia. Mata dan lidah. Kenapa saya sebut mata? Bila orang hafal Quran, dia baca, dia nampak sopa kopi depan mata dia. Dia scan, nampak muka surat berapa, lepas tu ayat berapa. Betul? Itu hafazan yang kuat. Nombor dua, dekat lidah. Lidah ni, dia boleh terikut. Macam kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Mulut kita boleh pergi terus ya. Sebab dah biasa selalu baca. Lidah kita. Sebab tu orang hafal Quran, bila dia jadi imam, bila dia terlupa, dia baca ikut mulut, bila orang tengok dia tengah-tengah, dia macam, nak ambil kat mana tak tahu ni. Sebab dia ikut mata scan dia. Okay? Nanti, sebab tu dia pun terus masuk kepada surah-surah Qul a'udzu birabbil falaq bin nas kan. Sebab dia dah lupa. Jadi, bila kita tengok, bacaan At-Tiflah, ini bacaan untuk kanak-kanak, ini satu bacaan yang diajar untuk lidahnya jadi elok, dan akhirnya dia mudah untuk menghafal Quran dalam usia yang muda. Usia muda ni hafal. Bila kita dah masuk peringkat ni, manusia bila dah masuk dewasa, kita berfikir banyak macam-macam benda. Dengan keinginan syariatnya, dengan pekerjaannya, dengan anak-anaknya, dengan masalah yang datang macam-macam. Jadi nak hafal susah. Jadi sebab tu cadangan sebahagian ulama untuk kita ni, ada waktu kita hafal, ada waktu kita tadabbur. Bagi orang yang terlalu uzur, terlalu tua, dicadangkan untuk mula mentadabbur Al-Quran. Tadabbur ni maksudnya baca, tengok apa rahsia Al-Quran dan kita amalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Untuk budak-budak tak apa. Budak-budak kita ajar dia hafal sebab dia bukan faham. Saya pun dulu hafal Al-Quran tak faham. Ada orang kata hafal macam kakak tua. Ya, tak apa. Katalah macam mana pun. Macam-macam orang kata kat orang hafal Al-Quran hari ni. Banyak. Hafal Al-Quran tak faham. Ya, memang betul tak faham dulu. Tak faham Ustaz. Apa ya? Tapi Alhamdulillah sekarang bila kita mengaji bahasa Arab, mengaji sikit-sikit, mengaji tafsir, dia main balik hafazan kita tu, lidah kita dah boleh jalan dah. Betul tak?
itulah pentingnya gabungkan semua ni. Sekali makcik-makcik nak ada hafazan sedikit untuk amalan sebelum tidur. Takut-takut dalam perjalanan naik kereta pergi rumah anak, handphone tak buka duk baca surah Al-Mulk setiap malam, tapi kali ni tak ada, handphone pun tak ada, Quran pun tak ada, boleh baca sambil jalan. Itu tak apa. Pilihlah surah-surah tertentu insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, soalan mungkin soalan terakhir Ustaz. InsyaAllah. Saya nak tengok. Okey, berkenaan dengan tadabbur tadi tu Ustaz. Bila orang dia macam ada masalah kan, dia akan buka Quran dan dia mentafsir, dia baca tafsir tu. Sebab ramai yang saya dengar Allah jawab direct melalui apa yang depa buka tu. Random lah, buka random tu Ustaz. Dan orang kata apa? Boleh tak kita baca orang kata apa, terjemahan tu kan? Mungkin baca terjemahan, mungkin baca tafsir dengan contohnya ada ayat-ayat sebelum tu dan kemudian wa kana al-insanu ajula, contohnya kan. Orang manusia ni dia terburu-buru kata. So dia ambil tang tu saja Ustaz. Dia nak buat hujah dia tu kan. Dia nak ambil tang tu saja. Macam mana Ustaz tu? Yang macam tu. Okey, baik. Saya faham apa dia, orang macam-macam lah ni. Cara kaedah. Memang Al-Quran itu mukjizat. Saya sebut mukjizat tu kita tengok menurut apa yang bersesuaian. Tak semudah itulah. Even saya cakap Dr. Salah Fattah Al-Khalidi, dia karang I'jazul Quran Al-Bayani, dia karang kitab I'jaz Quran. Dia sebut tentang number-number dalam Quran. Yang kita pernah dengar, perkataan Al-Hayah 145 kali disebut dalam Quran. Sama banyak dengan perkataan Al-Maut 145 kali. Perkataan An-Nafs, diri ataupun nafsu disebut banyak, sama banyak dengan perkataan At-Taqwa. At-Taqwa sama banyak, tak ingat, 115 kali sama banyak dengan perkataan nafsu. Perkataan apa lagi? Perkataan syaitan 88 kali sama banyak dengan perkataan malaikat. Subhanallah. Perkataan apa lagi? Al-Har, panas 4 kali. Al-Bard 4 kali sama banyak. Perkataan apa lagi? Ini dia kata, ini adakah ini kebetulan ataupun suratan? Perkataan yaum, hari ada 360 kali. Perkataan ayyam dan juga wazan-wazan yang lain 30 kali. Dan perkataan syahrun, inna iddatash syuhur 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Perkataan syahrun, bulan-bulan kan, bulan-bulan Islam, syahrun itu diulang dalam Quran sebanyak 12 kali. Apa lagi saya nak sebut? Tadi saya sebut yusri, usra. Perkataan yusri dengan usra. Usra disebut 12 kali, yusra disebut sebanyak 36 kali. 3 kali ganda daripada perkataan yusri. Susah. Ada ulama bincang berapa kali ganda pula. Jazak dan maghfirah. Tapi Syekh Saleh Abdul Fattah Al-Khalidi kata itu adalah mukjizat yang tidak qat'i. Dia sendiri tak berani nak kata mukjizat qat'i. Sebab bagi dia bukan begitu. Sebab macam kita sebut. Minta maaf lah bila kita kata buka potong buah temikai, kita kata ada kalimah Allah. Oh hebat. Tak apa, untuk sekadar kita menganggap takjubnya kita dengan apa yang Allah tunjukkan kepada kita. Kan? Contohlah, kita beli buah kurma aja ada tertulis kalimah Allah dalam kurma biji tu. Ya, ya, okay. Mungkin ada kelebihan yang Allah nak tunjuk, tetapi dia bukan qat'i. Qat'i ini bukan satu yang pasti. Sebab saya bagi contoh, tiba-tiba satu hari kita potong buah temikai, tiba-tiba kita nampak tanda salib kat dalam tu. Apa kita nak kata? Betul tak kan? Tak boleh kata apa. Buka kurma aja tiba-tiba tanda salib dalam. Apa kita nak kata? Sebab tu dia bukan qat'i, dia sekadar menguatkan sahaja. Kita kena faham. Agama ni dia tidak semistik begitu. Dia tidak simplistik begitu. Sebab itu man qala fil Quran bi ra'yati. Siapa yang baca bi ra'yi, siapa yang baca dalam tafsirkan Quran dengan akalnya, falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang tafsir Quran, siapa yang saja tafsir Quran mengikut pandangannya sendiri tanpa dia merujuk kepada pandangan yang mu'tabar ahli mufassir, dia tak senang-senang itu. Saya faham ada orang jenis, ya Allah aku ditimpa musibah, ya Allah, dia pun buka buka je ni, oh Allah jawab. Tak semudah itu.
Ulama dulu betul-betul buat garap kita. Nak jelaskan yang ni tak? Sebab ramai yang salah anggap benda tu tak? Tu yang saya ajukan soalan ni bagi Dia tak semudah tu. Sebab kalau dia nak dapat dia tengah masalah berniaga, dia buka-buka tengok-tengok, dia tengok ayat Quran cerita tentang Allah benci orang yang mengumpulkan harta jenuh, dia pun tengah bankrupt lagi bankrupt. berhenti pakai tutup kedai. Sebab dalam Malaysia orang buat tesis tau, orang bincang kenapa di Malaysia. Saya bagi contoh, di Malaysia yang kita dah sebut ramai ulama ni, di Malaysia orang buat kajian kenapa kita kekurangan kitab tafsir di tanah Melayu. Ada baru meninggal Prof Abdul Hai Syukur, itu pun dia buat berapa tahun nak mengajak nasihat. Kita tak ramai tau ulama Melayu yang buat tafsir, tak ramai. Adalah apa Idris Al-Marbawi, adalah tafsir Nurul Ihsan, dan beberapa kitab tafsir yang agak janggal. Kalau ada Indonesia ada tafsir Al-Azhar oleh Hamka, tafsir Misbah oleh Quran Syihab, tafsir banyak Hasbi Siddiqi, tafsir okey banyak. Tetapi dekat Malaysia tak banyak. Salah satu ulama sebut, kenapa tak banyak? Sebab bukan semua orang senang untuk mentafsirkan Quran. Tidak boleh. Dia ada peraturan dia. Kita mengaji qawaidut tafsir. Tidak, bukan semudah tu kita buka kita sudah. Betul bila kita baca. Betul ada ayat-ayat khusus. Betul ada kelebihan ayat khusus. Seperti yang disebut, kenapa baca ayat kursi, kenapa baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kan? Ataupun ayat-ayat ruqyah. Ayat ruqyah ini tidak ada masalah, nak berubat tak ada masalah. Saya tak kata tuan-tuan buka-buka tu tuan-tuan baca tu salah. Tak, boleh je baca, tak ada masalah. Sebab yang dalam ruqyah kalau kita jampi ni baca apa pun tak apa. Tak reti apa. Anak sakit kepala nak baca apa sakit kepala. Kan? Aku buka bila surah Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ikut suka boleh sebab wa nazil minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Yang tak bolehnya jampi mentera dalam bahasa-bahasa yang syirik. Tetapi ada tak ulama cadangkan, okey, pening kepala bacalah la yusaddauna anha wa la yunzifun, berdasarkan tajribah dan pengalaman perubatan Islam. Dan ikut tajribah tu pun boleh, nak baca apa pun boleh. Sebab ada sahabat Nabi kena gigit binatang yang disengat. Bila kena binatang yang disengat, dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri tu, laki tu tak tahu nak berubat, dia bukan tok bunguk, dia bukannya orang mengaji perubatan Islam. Tapi dia kata aku nak buat, kalau aku berubat apa kena bagi aku kambing. Yang sejarah tu. Jadi dia pergilah baca ada pengerahan. Dia baca Fatihah sembuh. Sembuh tu Ustaz, cubalah kalau orang tanya kat Ustaz, tolong bagi ayat penarang hati Ustaz. Ustaz cakap pada lah. Bacalah ayat surah Fatihah. Dia kata Ustaz ni tak power. Dia nak dengar ayat pelik-pelik baru power. Betul tak? Betul tak? Betul. Dia baca Fatihah, jadi subhanallah. Sebab tu mukjizat betul. Tetapi tak boleh untuk kita kata bila ada masalah buka, itulah jawapan dia. Sebab aku dah buka ni. Tak. Dia boleh buka, terbaca, tetapi ada jawapan dalam bab-bab tertentu. Bab masalah talak ada jawapan dalam surah-surah tertentu. Dalam bab masalah dia ada masalah krisis kewangan, ada bab dalam masalah tertentu. Quran ni dia begitu. Alhamdulillah, jelas penerangan daripada Ustaz Imam Huda Ashraf kita. Alhamdulillah. Okey, untuk yang sikitlah Ustaz bagi tip orang yang dia telor. Dia nak baca Quran tu. Dia nak belajar Quran, makhraj yang susah. Dia orang kata apa? Nak betulkan makhraj yang susah bagi dia dia nak sebut tu tak. Dia telor, dia tak berapa nak ni. Mungkin macam Ustaz kata tadilah, kita belajar online, nak pi tarik lidah buat keluar tak boleh sebab online. So apa tips Ustaz nak bagi dekat sahabat-sahabat keluarga mengaji kita ni insya-Allah Ustaz? Okey, baik. Dia Iqra'ul Quran fa innahu syafi'un li ashabihi. Bacalah Quran. Quran ini satu syafaat untuk anda semua. Dan Nabi pun pernah menyebut al-mahir fil Quran ma'a kiramin bararah. Ma'a safari kiramin bararah. Orang yang mahir Quran dia ada special. Dia punya penceritaan dia. Malaikat special untuk dia. Ini al-mahir fil Quran, orang mahir Quran. Dan Nabi pun dah menyebut siapa yang baca Quran
alaihi syaqqun, yang susah nak baca Quran. Ada kerumitan dalam menyebut makhraj tertentu. Kan? Ataupun disebut dalam hadis itu wa yatata'ta'. Ustaz try sebut wa yatata'ta'. Wa yatata'ta'. Itu nama pun bahasa Arab, maksud dia terketak-ketak. Baca Quran tersangkut-sangkut, wa yatata'ta'. Siapa yang baca Quran dalam keadaan kesukaran dan wa yatata'ta' dan tersangkut-sangkut, Nabi kata apa? Falahu ajran, baginya 2 ganjaran. Satu dia baca, satu lagi kesungguhan dia nak baca. Jadi tak ada masalah. Baca, tak ada masalah. Perbaiki betul-betul. Sebab itulah saya nak sebut, Ustaz, kita orang Melayu ni antara orang yang senang lah saya cakap. Kita orang Melayu ni senang lah. Saya duduk KL, Ustaz baca-baca sedih orang mengaji. Baca-baca sedih. Ustaz duduk kat sini tak tahu. Kita ada orang Australia, ada kan. Anak murid selalu saya mengaji dulu lama lah duk mengajar. Kalau main belah Sarawak contohnya, dia Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Saya tanya orang mana? Miri Sarawak. Okey, saya faham. Ada juga dalam keadaan contohnya ada yang baca Quran Ija juljilatil ardu diljalaha. Orang Jawa ada. Kalau belah Penang pula ada, belah Penang, belah Kedah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala. Kita tanya jah orang mana? Jitra. Kedah. Kan? Walaupun Quran ini disebut dengan lahjah Arab. Tetapi perlahan-lahan tak ada masalah. Tidak menjadi kesalahan. So, kalau kita pergi sampai ke China, kalau ada sebahagian wilayah China sepadan Pakistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Kashgar sepadan Pakistan, dia baca sedap. Tapi kalau kita pergi belah China, belah town, belah Xi'an, Shanghai, Beijing semua di Guangzhou, dia baca Quran kita pun takut. Ya kana abudu, ya kana nasta'in. Kalau mufarakah mana boleh sembang jemaah mufarakah? Tapi itulah iman yang paling hebat di negara China tu. Kan? Bila kita tengok, Quran ada yang dimaafkan dalam agama. Kalau lidah dia tak boleh nak diperbetulkan. Tapi kita bacalah betul-betul ngaji sebab dia akan jadi zuk betul kita. Tak kira lah baca tak apa pun. Kalau Ustaz asli Bollywood, dia bunyi Bollywood, bukan Bollywood. Ustaz asli Bollywood baca tu bukan Bollywood. Itu memang utara India. Memang macam-macam tu. Memang bunyi je tu. Kalau Ustaz ditanya dekat geng-geng sana, wa nafsihi wa ma sawaha fa'alhamaha. Saya macam tengah live dengan Ustaz Asli. Saya macam tengah live dengan Ustaz Asli Bollywood. Tak ada saya cakap. Bukan Bollywood. Saya mau mesej dia tadi. Ya, dia bukan live Bollywood. Dia memang rentak Hindi. Kita kalau boleh tu jangan larilah daripada makhraj yang telah disepakati oleh ulama lagu-lagu tertentu. Tapi itu benda biasa dah. Benda manusia. Tapi saya sebut Ustaz, 1.6 bilion umat Islam dalam dunia Ustaz. 1.6 bilion umat Islam dalam dunia. Majoriti bukan orang Arab. Negara Islam, orang Islam paling ramai dalam dunia. Negara orang mana? Orang Jawa Ustaz. Indonesia 200 juta. Orang India Ustaz. Orang Bangladesh, Pakistan, Nigeria 90 juta. Bukan orang Arab. Majoriti orang Islam dalam dunia bukan orang Arab. Majoriti tak boleh sebut Quran dengan betul. Majoriti tak faham Quran dengan betul. Tapi bila mereka mendengar Quran, Quran boleh membetulkan lidah kita semua satu dunia bagaikan satu keluarga yang lahir daripada rahim ibu yang sama. Kena ingat saya sebut hari ini betul ni. Al-Quran bila disebut kami mudahkan bagi kamu ada sebab. Ustaz, orang Arab boleh hafal Quran, orang Jawa boleh hafal Quran, orang Pakistan boleh hafal Quran. Betul Ustaz? Jangan kata orang kaya boleh hafal Quran, orang miskin boleh hafal Quran, orang kecil boleh hafal Quran, kanak-kanak boleh hafal Quran. Betul? Orang besar, orang tua boleh hafal Quran. Ustaz, orang buta pun boleh hafal Quran. Apa alasan kita tak baca Quran? Dan sebab tu saya sebut, apa alasan lagi? Quran dimudahkan untuk kita insya-Allah. Kita doa semua orang kita jadi ahli Quran insya-Allah. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Imam Muda acara kita. Syukur.
sebagai orang kata apa, tok guru saya dan juga abang saya yang sebenarnya Imam Muda Ashraf. Ustaz, zaman Ma'had dulu tahun 2000 berapa? 2006 ah? Saya 2003, 2003 2006 lah. 2003 2006. 2003, 2006 betul lah. Alhamdulillah masa tu tak jadi kitab lagi lah. Kan? Tak jadi kitab lagi. Ma'had Hafiz. Waktu tu Alhamdulillah. suhuf. Okey, alhamdulillah. Dapat banyak tuan-puan, kita dapat banyak daripada Imam Muda Ashraf kita. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih banyak-banyak dan juga kita akan tutup insya-Allah Ustaz, kita akan tutup nak doa daripada Ustaz insya-Allah. Moga-moga Ustaz boleh doakan kepada kita semua insya-Allah. Tafadhal Ustaz untuk penutup ni kali ni. Alhamdulillah. Baik, a'udzubillahi baik, kita sama-sama doa lah. Saya pun doa untuk saya. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Tuhan kami ya Allah. Kami banyak dosa padamu ya Allah. Kami banyak dosa padamu ya Allah. Banyak dosa kami padamu ya Allah. Sekiranya Engkau tidak mengampunkan dosa kami, sesungguhnya kami di kalangan orang-orang yang rugi ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zidna ilma. Ya Allah, tambahkanlah bagi kami ilmu-Mu ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Ampun dosa kami ya Allah, dosa mak ayah kami, dosa ahli keluarga kami, dosa isteri kami ya Allah, dosa anak-anak kami ya Allah, dosa ahli keluarga kami ya Allah, dosa kawan-kawan kami, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa jiran-jiran kami, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Allah marhamna bil Quran ya Allah, muliakan kami dengan Al-Quran ya Allah. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikan Quran ini petunjuk kami, imam kami ya Allah. Kami mengikut Al-Quran ya Allah. Petunjuk bagi kami. Dan hudan ya Allah, hidayah bagi kami. Dan cahaya bagi kami ya Allah. Jadikan Quran ini cahaya bagi kami ya Allah. Allah madzakirna minhu manusina. Ya Allah, ingatkan kami dengan Al-Quran ketika mana kami telah dilupakan daripada Al-Quran. Wa'alimna minhu ma jahilna. Alimkanlah kami ya Allah, pandaikanlah kami ya Allah ketika mana kami jahil tentang ilmu Quran ya Allah. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, kurniakan kesempatan rezeki untuk kami ya Allah, peluang untuk kami membaca, untuk kami belajar dan mentadabbur Al-Quran ya Allah, pagi, petang, siang dan malam ya Allah. Allahumma zayyina bi zinatil Quran. Ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan Al-Quran. Wa akrimna bi karamatil Quran. Muliakan kami ya Allah dengan kemuliaan Al-Quran. Amin. Wa akrimna bi karamatil Quran. Wa syarrifna bi syarafatil Quran. Wa albisna bi filayatil Quran. Ya Allah, pakaikan kami dengan pakaian Al-Quran ya Allah. Wa albisna bi khilatil Quran. Wa afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah. Bi hurmatil Quran. Jauhkanlah kami daripada bala bencana dan musibah-Mu ya Allah dengan kemuliaan dan kehormatan Al-Quran. Jadikan Quran Allah syafaat untuk kami di dunia dan di hari akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz, depa rasa tak cukup jam kata. Nak kata insya-Allah kita tanya teruslah imam muda kita nanti ke depan sudi-sudi untuk kita nak jemput lagi sekali Ustaz, bagi tanam lagi banyak yang Ustaz dah sampaikan hari ini pun insya-Allah moga menjadi salah satu kekuatan kita untuk terus belajar Al-Quran. Mula daripada asas, mula orang kata apa, nak belajar Al-Quran ni dengan orang kata apa, mulut pun tak berapa betul macam imam kata tadi, Ustaz kata tadi, tetap belajar. Sebab apa? Dapat dua. Pahala tu dapat lebih lagi sebab kesungguhan tu kan. Alright, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, sampai dekat sini saja program kita dan terima kasih banyak-banyak kami sampaikan insya-Allah. Orang kata apa? Sangat banyak Ustaz yang penceritaan kehebatan Al-Quran tu sendiri saja dah boleh menguatkan kita untuk belajar Al-Quran. Okey Ustaz, alhamdulillah. Syukur. Kami mohon ampun dan maaf jika ada kekurangan daripada pihak Mai Mengaji, pengajar ayat pun tak bagi. So, InsyaAllah Ustaz. Okey.
Baik Ustaz, itu saja Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Ustaz ada nak sampaikan apa kata-kata terakhir ke apa ke Ustaz? Daripada Ustaz? Sebelum Ustaz meninggalkan kita. Apa nak cakap bang? Banyaklah mendengar bacaan-bacaan syekh-syekh Al-Quran, syekh-syekh yang ada. Sebab Nabi juga dan sahabat Nabi suka dengar bacaan Quran orang lain. Kalau kita tak pandai, kita dengar lah. Beli kaset, beli CD. Nabi pun suruh Iqra'il Quran ya Ibn Mas'ud. Baca Quran kepada aku Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud tanya, ya Rasulullah, Quran turun untuk engkau. Bacalah, ustaz engkau lah baca, kami nak dengar. Apa kan? Tapi Nabi SAW kata, sekali-sekala aku nak dengar juga orang baca. Jadi boleh dengar, kita dengar rajin-rajin. Dan kalau kita tak mahir dalam menyebut Al-Quran makhraj-makhraj tertentu, saya cadangkan baca waktu malam bangun tahajud perbetulkan makhraj. InsyaAllah boleh. Sebab dalam Quran sebut inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Al-Quran sebut inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Lidah kita ni lagi baik nak baca Quran bila? Waktu tengah malam, waktu tahajud. Jadi kita perbetul mana yang susah nak sebut huruf dha. Susah nak sebut. Bangun tengah malam. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Contohlah biar ayat tu. Bagi buat bagi betul. Baca waktu tu. Perbaiki dengan baik. Allah Alam. Baik Ustaz. InsyaAllah itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Sangat-sangat terima kasih. Itu saja Ustaz. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah tuan-puan. Masya Allah, tabarakallah. Kita dapat banyak sangat manfaat dan juga banyak sangat ilmu. Inilah tuan-puan. Kita kadang-kadang kena jadikan diri kita ni seorang yang tambah ilmu. Macam Imam Muda kata tadi, banyak sangat nota-nota yang kita dapat dan juga ilmu-ilmu yang kita dapat. Tuan-puan bayangkan tengok, setiap apa yang Imam cakap tadi ada dalilnya. Kita jauh tak tuan-puan? Sangat jauh, tetapi jangan putus asa. Ada lagi masa untuk kita belajar. Jangan gopoh, jangan kalut. Kita susun apa target kita untuk 2021. Kita susun balik apa yang kita nak berkenaan dengan Al-Quran pada tahun 2021. Kita masukkan balik, azam balik betul-betul. Bukan sekadar azam tinggal. Azam betul-betul kita nak, insya-Allah kita usahakan tuan-puan. Kita tidak pernah terlambat. InsyaAllah kita teruskan belajar Al-Quran. Untuk keluarga mai mengaji semua, Alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah nanti saya akan upload dekat YouTube channel kita. Okey, untuk siaran ulangan bagi yang terlepas. Okey, Alhamdulillah, syukur. Masya Allah. Kita pun dah didoakan daripada Imam Muda kita. Teruskan tuan-puan. Tidak ada. Macam saya tanya tadi Imam. Kita ada tak cok mohor kita ni, orang yang mengaji Quran, orang yang bersungguh-sungguh dengan Al-Quran ni, ada tak Allah nak cokkan kita ni, nak masuk mudah jalan kita di akhirat sana kelak? Imam kata, mudah-mudahan moga kita dengan berlandaskan dalil-dalil semua tu, moga kita dalam golongan orang-orang yang dicintai Allah dan sentiasa dipandang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu saja tuan-puan. Untuk program Mega kali ini, saya mohon ampun dan maaf jika ada kekurangan. InsyaAllah kita akan buat part 2. InsyaAllah ke depan nanti. Okey? Boleh tuan-puan? Saya harap apa yang mymengaji.com sajikan kepada tuan-puan semua bermanfaat dan juga ada kekuatan untuk terus belajar Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.